wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sila Puan Syarifah. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 538. Penjelasan sebab yang memalingkan makhluk daripada bersyukur. Ketahuilah kiranya bahawa tiada yang melengahkan makhluk daripada mensyukuri nikmat selain oleh kebodohan dan kelalaian. Maka sesungguhnya mereka tercegah disebabkan kebodohan dan kelalaian daripada mengetahui nikmat, dan tiada tergambar kesyukuran nikmat itu selain sesudah mengetahuinya. Kemudian jikalau mereka mengetahui nikmat itu, nescaya mereka menyangka bahawa bersyukur kepada nikmat itu mengucapkan dengan lisan, Alhamdulillah ya asyiri, syukurillah, segala pujian bagi Allah, syukur kepada Allah. Mereka tidak tahu bahawa erti syukur ialah memakan nikmat pada kesempurnaan hikmat yang dimasukkan, iaitu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tiada yang mencegah dan mensyukur sesudah berhasil dua makrifat pengetahuan ini selain oleh kekerasan nafsu syahwat dan dikuasai selainnya. Nah, jadi seolah-olah beliau mengatakan setiap orang yang tidak bersyukur, mohon maaf, ini beliau cakap, dan ini rasanya kita semua lah. Setiap orang yang tidak bersyukur itu bodoh dan lalai. Itu yang pertama. Apa dia? Inti dia lah. Yang kedua, punca dia adalah itu tadi. Yang pertama, setiap orang yang tidak bersyukur adalah bodoh dan juga lalai. Lalu kemudian, hakikat syukur itu bukan hanya pada di lisan. Syukur itu memakai atau pakai nikmat untuk beribadah kepada Allah. Nah, dari dua poin yang disampaikan tadi ini sebenarnya dia dah boleh menampar diri kita masing-masing. Boleh menampar diri kita masing-masing dan menunjukkan yang kita sebenarnya tak ada kesyukuran langsung. Lalu kemudian yang ketiga tadi beliau mengatakan bahwa kesyukuran yang sebenar itu datang daripada makrifat. Nah, 3 poin itu yang perlu kita ingat. 3 poin. Yang pertama punca dia, lalu kemudian yang kedua adalah hakikat dia, dan yang ketiga adalah wasilah dia, asbab dia. Daripada 3 poin ini, kalau kita renungi dan kita hayati dengan baik, cukuplah sebagai jawaban ke atas soalan. Kenapa saya tak boleh merasai kebahagiaan? Nah, itu soalan dia. Jawaban dia adalah disebabkan kerana kita kufur nikmat. Apa yang menjadi sebab kita kufur nikmat? Disebabkan kerana kita tidak mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tanda yang kita tidak mengenali Allah Subhanahu Wa Taala? Jawaban dia, sebab kita tak bersyukur, dan penyebab ketidaksyukuran kita adalah kerasnya keinginan hawa nafsu dalam melalaikan kita, dan juga kerasnya hawa nafsu kita memalingkan kita daripada ilmu. Nah, itulah yang berlaku. Nah, Adapun kelalaian dan nikmat itu mempunyai sebab-sebab. Salah satu sebabnya ialah bahawa manusia disebabkan kebodohan mereka tidak menghitung sebagai nikmat apa yang meratai kepada makhluk dan diberikan kepada mereka pada semua perihal mereka. Maka kerana itulah mereka tidak mensyukuri kepada sejumlah nikmat yang telah kami sebutkan itu, kerana nikmat-nikmat itu meratai kepada makhluk yang diberikan kepada mereka pada semua perihal mereka. Maka masing-masing orang tidak melihat bagi dirinya dari mereka itu kekhususan dengan yang demikian, lalu ia tidak menghitungnya sebagai nikmat, dan anda tidak melihat mereka bersyukur kepada Allah atas ruh udara, dan jikalau Allah mengambilnya dengan tercekik diri mereka sekejap mata saja sehingga putuslah udara dari mereka, nescaya mereka mati. Jikalau mereka ditahan di dalam bilik mandi yang padanya udara panas atau pada perigi yang padanya udara berat disebabkan dingin air, nescaya mereka mati kerana kabutnya. Jikalau seorang dari mereka dicuba dengan sesuatu dan yang demikian, kemudian ia lepas, mungkin ia menilai yang demikian itu sesuatu nikmat dan bersyukur kepada Allah atas yang demikian. Nah, jadi kita tak nampak yang kita ini diliputi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan kerana kita tenggelam dalam nikmat. Kita terlalu tenggelam dalam nikmat.
Sebab itulah di antara cara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ataupun menyadarkan kita yang kita ini dia senantiasa tenggelam dalam nikmat. Cara Allah Subhanahu wa taala adalah mengambil balik nikmat itu. Barulah kita sadar. Kita sedar nikmat kesehatan itu bila mana Allah renggut ataupun ambil kesehatan kita. Ustaz, Allah. maaf tanya, bagaimana kita nak kurangkan, kata Ustaz tadi kata tenggelam dalam nikmat Ustaz. Macam ni kita nak kurangkan? Kita tak boleh mengurangkan itu. Itu soalan yang bagus. Sebab apa? Allah Maha Pemurah. Allah Maha Pemurah. Bila mana Allah Maha Pemurah, kita tak akan boleh keluar daripada tenggelam di dalam nikmat. Maka cara kita yang perlu kita lakukan adalah mengembalikan kesadaran kita yang kita tenggelam dalam nikmat. Seseorang yang tenggelam dalam nikmat, dia tidak akan memandang kepada nikmat bila mana dia tak sadar diri. Maka yang perlu kita lakukan bukan memohon kepada Allah agar Allah kurangkan nikmat, tak. Yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menyadarkan yang diri kita. Kita mohon agar Allah menyadarkan diri kita, membangunkan diri kita daripada kelalaian kita. Yang kita ini tenggelam dalam nikmat dan memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk menunaikan kewajiban bersyukur. Bersyukur itu wajib, tau. Bersyukur itu wajib. Maka betapa indahnya ketika Baginda Rasulullah SAW meletakkan seluruh ibadah yang dilakukan oleh baginda sebagai ungkapan kesyukuran. Sebagai ungkapan kesyukuran. Itu memang cantik sangat. Ayat baginda SAW kalau kita pahamlah. Afala akunu abda syakura, kata baginda SAW. Tak layak ke saya mencoba untuk menjadi hamba yang bersyukur? Jadi seluruh ibadah yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam la li talabi al-jazaa'i was-sawabi wal jannah walakin li iqamatil wajib wa huwa wajibus syukr. Jadi tujuan beliau baginda sallallahu alaihi wasallam beribadah itu bukan nak cari pahala, nak tambahan nikmat dan lain sebagainya. Tenggelam dalam nikmat, baginda sedar, nampak yang diri baginda sallallahu alaihi wasallam tenggelam dalam nikmat. Makhluk yang paling sedar tentang itu adalah baginda. Maka kalau kita nak agar kita sedar tentang yang kita ini tenggelam dalam nikmat, maka perlu kita memiliki kesadaran seperti mana kesadaran yang ada pada diri baginda. Dan kalau kita nak memiliki kesadaran seperti mana apa yang ada pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam, maknanya kita kena ikutlah cara hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan baginda sallallahu alaihi wasallam beribadah adalah liqamatil wajib. Ya, untuk menaikkan kewajiban bersyukur kepada Allah. Allah. Pengajian malam tadi bersama Maulana Sayyidi Syarif Syekh Yusuf Al-Hasaniyah juga Masya Allah, luar biasa. Sentuhan beliau tentang syukur, tentang nikmat dan lain sebagainya. Luar biasa. Jadi kita ini tak kurang apapun daripada apa yang kita perlukan, nikmat daripada Allah. Yang tak ada itu kesyukuran saja. Sifat syukur kita kepada Allah. Semua nikmat, kita tenggelam dalam nikmat. Cukuplah apa yang beliau rincikan beberapa hari ini, beberapa minggu ini berkenaan dengan nikmat. Luar biasa kalau kita faham betul-betul tentang perincian Sayyidil Imam Al-Ghazali tentang nikmat mata, nikmat iman, nikmat. Dan memang kalau kita tak malu, tak sedar lagi, maknanya memang hati kita dah mati lah. Atau mungkin kita dah tak ada hati dah. Allah. Mati pun nikmat. Ada yang lebih dibandingkan juga. Sesuatu yang kita pandang musibah, kata beliau malam tadi. Tadi semalam kan
ada ibu kepada ahbab kita, Ustadz Hashim nama dia, daripada Pineng, meninggal dunia. Ya, setelah beliau mendoakan, mengajak kita menghadiahkan Fatihah. Bagi orang yang tak faham lah. Ada beliau sentuh bahwa kematian itu adalah anugerah dan nikmat yang luar biasa. Anugerah dan nikmat yang luar biasa. Satu-satunya jalan untuk melepaskan diri daripada tekanan, dan kesakitan atas dosa dan juga ikatan jasad ini adalah kematian. Itu dari sudut tasawuf lah. Jadi kematian itu adalah anugerah, kata beliau. Itu dari sudut tasawuf, tapi tak semua orang boleh paham tentang tasawuf ini kan. Oke, kita dari sudut akal lah. Dari sudut akal, saya sentuh dari sudut akal. Yang tadi itu dari sudut tasawuf lah. Coba kita pikir kalau sekiranya ada seseorang yang hidup tak perlu pun 1000 tahun, 100 tahun, dia akan bosan. Dia akan bosan. Ditambah pula dia tak boleh nak buat apa dah. Nak berjalan, nak berkhidmat untuk diri dia sendiri pun tak boleh. Di samping itu juga dia mesti akan menyusahkan orang. Masalahnya semua orang ada kewajiban ke atas diri masing-masing kan. Seiring dengan bertambahnya usia kita, lalu kemudian anak kita, cucu kita, sampai situ aja kok. Mungkin anak pun dah tak peduli kepada kita. Jangankan seseorang itu berumur 100 tahun, di mana tubuh badan dia dah lemah. Allah. Baru berumur 60 tahun pun ramai aja anak daripada seseorang itu dah tak peduli dah. Bukan sebab tak sayang, mungkin disebabkan karena banyak masalah hidup dia pun kena urus diri dia dan keluarga dia. Apatah lagi kalau misal dia pun dah tua, kita pun dah tua rentah sangat. Jadi kematian juga adalah bagian daripada nikmat. Dan kalau sekiranya bermula daripada manusia ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia, lalu kemudian belum ada seorang pun di antara mereka yang meninggal dunia, habis kita nak duduk kat mana? Dah penuh dah dunia. Macam itulah. Jadi perlu kita banyak merenung, banyak berfikir, banyak mencari hikmah. Sudahlah berkeluh kesah, sudahlah menuntut, sudahlah merasa kekurangan dan lain sebagainya. Kita tenggelam dalam nikmat. Semua nikmat ada pada diri kita. Sebab itulah berulang kali Allah Subhanahu wa taala memberi menyentuh kita dengan istifham ingkari, nama dia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu dipanggil istifham ingkari. Soalan yang tak perlu jawab pun, ianya adalah sindiran daripada Allah, sindiran. Tapi tetap juga manusia, dia akan sadar seperti mana yang beliau katakan dalam pengajian itu. Dia akan sadar, manusia ini akan sadar bila mana dia dah mati dah. An-nasu niyamun, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, an-nasu niyamun fa idza matun tabahu. Seluruh manusia ini tidur. Apa maksud daripada tidur? Walaupun mata dia terbuka. Maksudnya lalai, tak sedar diri. Nanti bila mana dia dah mati, barulah dia akan bangun dan tersedar. Dan kematian je yang boleh menyempurnakan kesadaran kita. Hatta para nabi dan rasul,
hatta para nabi dan rasul, para aulia. Bila mana mereka telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesadaran mereka semakin sempurna. Walaupun kat dunia ini dah sempurna. Tapi bila mana dah meninggal dunia, kesadaran itu akan semakin bertambah lagi. An-nasu niyamun fa idza ma tuntabahu. Kata baginda SAW. Semua manusia tidur. Fa idza ma tuntabahu. Bila mana mereka dah mati dah, baru sadar, baru bangun. Semua tidur. Nuha, semua tidur. Allah. Nah, Inilah yang penghabisan bodoh kerana jadinya kesyukuran mereka itu terdiri dari atas tercabutnya nikmat daripada mereka. Kemudian nikmat itu dikembalikan kepada mereka pada setengah hal keadaan, dan nikmat itu pada semua hal lebih utama disyukuri pada sebahagiannya. Maka janganlah anda melihat akan orang yang dapat melihat mensyukuri kesihatan penglihatannya selain baru buta matanya. Maka pada ketika itu, jikalau dikembalikan penglihatannya kepadanya, nescaya ia merasa dan bersyukur dan menghitungnya suatu nikmat. Allah. Sekarang ni ada soalan saya. Ini mungkin Allahu a'lam, kita kalau dalam bahasa Melayu soalan bodoh ke? Macam inilah. Coba tunjuk kepada saya satu perkara yang bukan nikmat. Tunjuk kepada saya. Coba kita cari sesuatu yang boleh kita letakkan bukan sebagai nikmat. Coba tunjuk satu aja. Kita nak buktikan yang kita ini tenggelam dalam lautan dan samudera nikmat. Tak ada satu pun yang bukan nikmat. Mungkin orang tak akan percaya. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan yang kukuh, tak perlu pun dia berfikir, dia dah terus sedar. Dia faham apa dia ungkapan itu. Sekarang ni coba kita fikir, sama-sama kita berfikirlah. Kita cari agak-agak apa yang bukan nikmat yang kita jumpai, sesuatu perkara apa yang boleh kita kira bukan nikmat yang kita jumpai dalam kehidupan kita seharian ni. Coba kita fikir. Adakah satu benda yang boleh kita kira bukan sebagai nikmat? Boleh tak? Coba kita fikir. Apa? Kalau ada orang yang boleh bagi jawapan ni dan jawapan dia benar, maknanya orang paling hebat lah itu. Coba sebut satu je. Untuk menyadarkan diri kita. Yang kita ini tenggelam dalam nikmat. Coba sebut satu je. Benda yang boleh kita letak sebagai sesuatu yang bukan nikmat. Sama ada benda ke ataupun keadaan tertentu dan lain. Coba kita fikir. Coba tolong saya. Saya dah pernah berfikir tentang soalan ini. Tapi saya sampai hari ini, sampai saat ini saya tak jumpa lagi jawaban dia. Pelajar Banat, coba bantu Ustaz cari jawapan dia. Demikian juga para jamaah sekalian. Satu benda aja yang boleh kita letak, lalu kemudian kita memandang kepadanya dan kita mengatakan itu bukan nikmat. Tak perlu pun kita pandang sebagai hukuman ke azab, kata bukan nikmat saja. Boleh tak? Ada Ustaz? Apa dia? Tak ada. Tak ada. Yang lain? Semua nikmat Ustaz. Boleh tahu ada yang mampu Musibah, kan? sakit, semua nikmat Ustaz. Semuanya nikmat. Kalau mati pun, kalau mati pun nikmat, apatah lagi sakit. Coba kita pikir. Untuk menyadarkan diri kita yang kita ini disebabkan terlalu tenggelam dalam nikmat yang terlalu banyak sangat, sehingga mata kita tertutup.
Seumpama orang yang tenggelam dalam lautan, dia nampak keluasan lautan itu? Tak nampak. Tak ada satupun yang bukan nikmat. Habis, kenapa pula kita merasa terzalimi? Ketika apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita tidak kita raih. Lalu kemudian kita rasa terseksa, kita rasa tak best, kita rasa macam-macam. Maknanya, na'udzubillah min dzalik. Mohon maaf lah, bukan saya nak membanding-bandingkan. Ya. Malam tadi saya pun agak terkejut dan kelakar juga saya dengar daripada beliau. Kata beliau, kita di akhir zaman nih, kata beliau. Tapi bukan dalam pengajian, ini sembang bermuzakarah dengan beliau. Di hadapan para wakil-wakil. Ada Sidi Nasir, ada Sidi Nik Bakri dan lain sebagainya. Sidi Mukhlis dan lain sebagainya. Ramai sangat. Saya kat luar, tapi beliau suruh masuk. Kata beliau, sekarang ini entahlah, kata beliau. Jangankan orang awam, kata beliau. Kelakar juga, tapi di sebalik daripada ungkapan kelakar beliau itu memang sebenar pada masa yang bersamaan menampar kita lah. Terutama orang-orang yang dipanggil sebagai tokoh agama ke dan lain sebagainya. Kata beliau macam ni. Kalau orang awam buat benda jahat itu tetap juga jahat. Tetap juga hina. Tetap juga tak cantik lah. Tak elok. Tapi yang menjadi masalah sekarang, kata beliau, orang-orang yang sepatutnya dijadikan sebagai panutan pun ada kalanya lebih jahat dibandingkan orang awam. Malah kata beliau, syaitan tak pernah buat apa yang mereka lakukan. Malah mungkin syaitan yang berguru kepada mereka. Ini bukan, kita tidak membandingkan dia beriman ke tak beriman, tak. Ini tentang sifat, tentang perbuatan. Kalau dari sudut keyakinan itu tak bolehlah kita bandingkan antara orang yang beriman dengan syaitan. Memang tak pernah sebanding, tapi dari sudut perangai itu, dari sudut sikap itu, perbuatan itu, kata beliau macam mungkinlah, kata beliau, syaitan yang banyak belajar kepada manusia tentang cara berbuat jahat. Terutama kepada orang-orang yang dipanggil tokoh agama dan lain sebagainya. Oh, memang ungkapan beliau itu nampak macam kelakar, tapi itu tamparan luar biasa. Di hadapan para wakil. Semua tertunduk macam kena tampar. Tapi kata beliau, saya tak sebut mana-mana individu, maksudnya beliau buat kelakar. Tapi apa yang beliau katakan itu memang betul. Kata beliau, di hadapan jamaah, Masya Allah, ilmu yang disampaikan, Masya Allah, beradab sangat, manis sangat. Kata beliau, tapi di balik layar, ada kalanya lagi teruk dibandingkan syaitan, kata beliau. Ini realiti, realiti, bukan fitnah, betul lah. Apatah lagi dalam kedudukan beliau sebagai seorang guru mursyid yang memiliki basirah, yang memiliki pandangan mata batin, yang sangat tajam, nampaklah. Bila mana beliau cakap macam tu, memang rasa nak berhenti je buka-buka pengajian macam ni. Rasa nak berhenti, memang kita tak layak lah. Nasib baiklah saya tak mendakwa diri saya sebagai guru ke apa. Sebab memang luar biasa. Allah.
Zaman-zaman dahulu, kata beliau, orang malu bercakap. Kena dipaksa dulu untuk apa? Bercakap. Kena dipaksa, baru bercakap. Sekarang tak? Belum lagi diminta untuk bercakap, dah tak sabar nak bercakap dah. Nak bagi fatwa ke, nak bagi pandangan. Padahal bukannya dia ada kepakaran pun. Ya Allah, ungkapan-ungkapan beliau malam tadi itu memang rasa seumpama baru saya ini jadi manusia, baru saya rasa diri saya manusia. Dah kena tampa dengan nasihat sindiran macam itu barulah. Allah. Santul. Kata beliau, kita terlalu banyak menuntut, kita terlalu banyak berpura-pura. Muamalah kita ini, kata beliau, muamalah diplomasiah. Semua ada kepentingan. Sama ada orang yang dipanggil guru ke, orang yang dipanggil ustaz ke, walaupun tidak dinafikan, kata beliau, ada aja di antara mereka yang jujur dan lain sebagainya. Tapi nak cari yang jujur itu, kata beliau, dan serba salah. Kalau sekiranya kejujuran dan ketakwaan itu sebagai syarat seseorang boleh cakap pasal agama, maknanya agama ini akan tenggelam. Kita akan semakin tenggelam dalam kejahilan. Terpaksa juga hukum hakam syarak biarkan jalan. Orang-orang yang tidak memiliki sifat kejujuran, ada kepentingan itu, biar dia cakap pasal agama selagi mana apa yang disampaikan itu betul. Lalu kemudian moga-mogalah dengan dia keinginan baik dia berkhidmat kepada masyarakat, menyampaikan ilmu agama, dengan berkat itu Allah Subhanahu wa taala akan ubah keadaan mereka menjadi lebih baik. Sindiran-sindiran seperti itu luar biasa. Dia mencucuk mata batin kita. Banyak di antara kita yang merasa ataupun memandang kalau kita dah pandai bagi nasihat itu maknanya kita dah hebat lah. Kalau dah jadi guru itu maknanya seolah-olah kita lebih mulia dibandingkan orang. Nauzubillah, itu tipuan-tipuan syaitan dan nafsu semua. Nah, tak kala adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala itu maha luas, nescaya meratai semua makhluk dan diberikannya kepada mereka dalam semua hal, maka orang bodoh tidak menghitung itu nikmat, dan orang bodoh ini adalah seperti hamba yang jahat. Haknya ialah dipukul selalu, sehingga bila ditinggalkan pemukulannya sesaat, nescaya ia pakai itu sebagai suatu perbuatan baik. Dan jikalau ditinggalkan pemukulnya terus-menerus, nescaya ia dikuasai oleh keangkuhan. Dan ia meninggalkan bersyukur, maka jadilah manusia itu tiada bersyukur selain harta yang terdapat kekhususan kepadanya dari segi banyak dan sedikit. Dan mereka melupakan semua nikmat Allah SWT kepada mereka, sebagaimana sebahagian mereka mengadukan kemiskinannya kepada sebahagian orang yang bermata hati dan melahirkan kesangatan susahnya dengan yang demikian. Lalu orang yang bermata hati itu mengatakan kepada orang yang bersedih itu, adakah engkau gembira bahawa engkau buta dan engkau mempunyai uang 10,000 dirham? Orang itu menjawab, kebodohan manusia. Pertama, dia tak sedar, dia lalai tentang keadaan dia yang tenggelam dalam nikmat. Lepas tu dia mengadu kepada makhluk yang hidup dia susah. Bukankah nampak sangat yang kita ini bodoh sangat? Mohon maaf lah, kasar sangat Pak. Tapi memang itulah realiti. Kita tenggelam dalam nikmat, tak ada satu pun yang bukan nikmat. Lepas tu kita datang pergi mengadu kepada makhluk manusia tentang kesusahan kita. Padahal susah itu, mohon maaf, ini pernah saya dengar juga daripada beliau. Susah, derita, apalagi iyalah kesusahan, derita, itu sebenarnya adalah persepsi akal kosong kita.
Bila mana saya dengar ungkapan beliau macam tu, Masya Allah, luar biasa. Beliau cakap macam tu. Kita susah, kita sakit, kita rasa menderita. Itu persepsi akal kosong kita. Akal bodoh kita. Kosong mananya bodoh lah. Tak ada ilmu. Itu persepsi kita. Yang datang daripada kelalaian kita. Itu adalah ilusi, kata beliau. Itu waham semua itu. Sebenarnya yang sakit itu adalah jiwamu, kata beliau. Ya Allah, ungkapan beliau ni memang luar biasa. Yang sakit itu jiwa kamu, kata beliau. Kenapa kamu menyalahkan orang lain? Kenapa kamu mengkambing hitamkan orang lain? Kamu yang sakit, jiwa kamu yang penuh dengan sifat jahat, yang menyebabkan kamu menderita. Lalu kemudian kamu menuduh orang sebagai punca. Lalu kemudian kamu menuduh Allah juga sebagai pihak yang meletakkan kamu dalam penderitaan itu. Padahal, coba kata beliau, coba kamu pikir, coba cari satu benda yang kamu boleh kira dia sebagai bukan nikmat. Kamu cari. Tak ada. Jadi, derita itu ilusi, kata beliau. Derita itu adalah ilusi. Ilusi apa? Ilusi yang datang daripada kejahilan kita, kebodohan kita, kelalaian kita. Ilusi yang datang daripada kelalaian kita. Nah. Orang itu menjawab tidak. Orang yang bermata hati itu bertanya lagi, adakah engkau gembira bahawa engkau bisu dan engkau mempunyai wang 10,000 dirham? Orang itu menjawab tidak. Orang yang bermata hati bertanya pula, adakah engkau gembira bahawa dua tangan engkau dan dua kaki engkau itu putus dan engkau mempunyai wang 20,000 dirham? Orang itu menjawab tidak. Lalu orang bermata hati itu bertanya lagi, adakah engkau gembira bahawa engkau gila dan engkau mempunyai wang 10,000 dirham? Orang itu menjawab tidak. Maka orang yang bermata hati itu berkata, apakah engkau tidak malu bahawa engkau adukan Tuhan engkau, padahal ia mempunyai pada engkau harta benda sebanyak 50,000 dirham? Dan diceritakan bahawa setengah ahli qiraah iaitu qari Al-Quran itu bersangatan kemiskinannya sehingga sempit benar hidupnya. Maka pada suatu malam ia bermimpi seakan-akan ada orang yang mengatakan kepadanya, sukakah engkau bahawa kami lupakan engkau surah Al-An'am dari Al-Quran dan engkau mempunyai wang 1,000 dinar? Orang itu menjawab tidak. Yang menanyakan dalam mimpi itu bertanya lagi, kalau surah Hud? Orang itu menjawab tidak. Orang yang bertanya itu bertanya pula, kalau surah Yusuf? Orang itu menjawab tidak. Lalu yang bertanya itu menyebutkan beberapa surah. Kemudian ia berkata, bersama engkau ada wang bernilai 100,000 dinar dan engkau mengadu. Maka pada pagi-pagi hari ia merasa kaya dengan yang demikian. Sayyidina Ibn Samak masuk ke tempat sebahagian khalifah dan di tangannya kendi air yang diminumnya. Lalu khalifah itu berkata kepadanya, berilah aku pengajaran. Sayyidina Ibn Samak lalu menjawab, jikalau tidak diberikan minum ini selain dengan yang memberikan semua hartamu, jikalau tidak engkau tetap haus, maukah engkau memberikannya? Khalifah itu menjawab, ya, diberikan. Sayyidina Ibn Samak bertanya lagi, jikalau tidak diberikan selain dengan keseluruhan kerajaanmu, maka maukah kamu meninggalkan kerajaan itu? Khalifah itu menjawab, ya, mahu. Sayyidina Ibn Samak maka berkata, maka engkau tidak merasa gembira dengan kerajaan itu yang tidak menyamai dengan seteguk air. Maka dengan ini jelaslah bahawa nikmat Allah SWT kepada hambanya pada seteguk air ketika kehausan itu lebih besar dari kerajaan bumi seluruhnya. Apabila tabiat manusia cenderung kepada menghitung nikmat khusus itu nikmat, tidak nikmat umum dan telah kami sebutkan nikmat-nikmat umum itu, maka marilah kami sebutkan dengan isyarat yang singkat pada nikmat-nikmat khusus, maka kami terangkan
Tiada seorang hamba pun selain jikalau ia memusatkan perhatian pada hal ihwannya, nescaya ia melihat dari Allah akan nikmat atau nikmat-nikmat yang banyak yang khusus kepadanya, yang tidak bersekutu padanya musim manusia umumnya, akan tetapi bersekutu dengan dia bilangan yang sedikit dari manusia, dan kadang-kadang tiada bersekutu dengan dia seorang pun, dan yang demikian itu diakui oleh setiap hamba pada 3 perkara, pada akal, akhlak dan ilmu. Adapun akal, maka tiada seorang pun daripada hamba Allah Subhanahu Wa Taala melainkan ia senang reda kepada Allah tentang akalnya, dan ia beriktikad bahawa dia manusia yang lebih berakal, dan sedikitlah orang yang meminta akal pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesungguhnya dari kemudian akal itu bahawa orang yang kosong dari akal pun merasa gembira dengan akal, sebagaimana orang yang bersifat dengan akal, bersifat cerdas, merasa gembira dengannya. Maka jikalau ada itikadnya bahawa ia manusia yang lebih berakal, nescaya wajiblah ia mensyukurinya. Kerana jikalau ia ada seperti yang demikian, maka bersyukur wajib atasnya. Dan jikalau tidak ada akan tetapi ia beriktikad bahawa ia demikian, maka itu nikmat pada dirinya. Maka orang yang meletakkan harta simpanan di bawah tanah, maka ia gembira dan bersyukur atas yang demikian. Jikalau harta simpanan itu diambil orang dengan tidak setahunya, maka tetaplah kegembiraannya menurut itikadnya itu, dan tetaplah kesyukurannya kerana pada pihaknya seperti masih ada. Adapun akhlak, maka tiada seorang pun melainkan melihat dari orang lain kekurangan-kekurangan yang tidak disenanginya dan akhlak-akhlak yang dicelanya. Sesungguhnya ia mencela itu dari segi ia melihat dirinya terlepas dari kekurangan-kekurangan itu. Maka bila tidak berbuat mencela orang, nescaya sepatutnya ia berbuat mensyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ia telah membaguskan akhlaknya dan memberi bencana kepada orang lain dengan akhlak buruk. Nah, jadi Allah, tindakan kita kepada orang itu adalah gambaran sifat kita. Tindakan kita kepada orang, cara muamalah kita kepada orang, itulah diri kita. Itu adalah gambaran keadaan sifat kita. Terutama cara bermuamalah kita ketika kita sedang dalam keadaan tidak normal, ya kan? Mungkin kita banyak fikiran dan lain sebagainya. Ketika itulah akhlak itu akan nampak. Nah, Adapun ilmu, maka tiada seorang pun melainkan mengetahui dari batin urusan dirinya sendiri dan fikiran-fikirannya yang tersembunyi, apa yang ia bersendirian dengan yang demikian, dan jikalau tersingkaplah tutup sehingga dilihat kepadanya oleh seseorang makhluk, nescaya terbukalah rahsianya. Maka bagaimana jikalau dilihat oleh manusia seluruhnya? Maka Allah SWT mengizinkan bagi setiap hamba ilmu dengan hal khusus yang tidak bersekutu padanya seorang pun daripada hamba-hamba Allah. Maka mengapakah ia tidak bersyukur ditutupkan oleh Allah hal yang baik yang dilepaskan oleh Allah atas bentuk keburukannya. Maka Allah menampakkan yang baik dan menutup yang buruk dan menyembunyikan yang demikian dari mata manusia dan menghususkan dia yang mengetahuinya sehingga tiada dilihat oleh seorang pun. dah titik kan? Sudah Ustaz? Wallahu a'lam bissawab. Allah, luar biasa. Semakin nampaklah apa dia, siapa diri kita yang sebenar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan dan mensucikan hati kita daripada sifat-sifat jahat dan menganugerahkan kepada kita akhlak seperti mana apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a.
Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz ada kenal Ustaz. Ya. Ustaz ada ni, Ustaz Datin Fauzia akan ke Tanah Suci hari ini untuk mengerjakan umrah. Allah. Okey, mudah-mudahan kita doakanlah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mudahkan seluruh urusan beliau dan diberi haji yang mabrurah dan senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga para jamaah yang lain. Allahumma. Terima kasih Sekian, Ustaz. assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Terima kasih Ustaz.